Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak bahas pada tuan-tuan satu perkara tau. Perkara ini sebenarnya kita belajar pada peringkat yang kedua. Tapi saya kena jelaskan perkara ini pada peringkat ini supaya tuan-tuan dapat gambaran besar dia. Nanti pendetailan dia kita akan bahas pada peringkat yang kedua nanti. Jadi selain daripada kita akan bahas diagram ataupun helaian kita yang pertama ni, nanti saya akan bawa tuan-tuan dan minta tuan-tuan untuk bawakan juga helaian kita yang kedua. So tuan-tuan standby dengan kedua-dua helaian ni. Baik, saya mulakan daripada awal dulu sebentar supaya tuan-tuan dapat gambaran dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan asas bahasa Arab Al-Quran dia ada 3 jenis kalimat sahaja yang tuan-tuan akan jumpa. Yang pertama ialah kalimat isim, yang kedua ialah kalimat fa'il, yang ketiga ialah kalimat haraf ataupun sendi. Baik, tapi tuan-tuan ada beberapa kalimat dekat dalam Al-Quran yang tuan-tuan akan jumpa. Yang mana kalimat ni ramai pelajar-pelajar dia sangkakan kalimat itu ialah kalimat sendi, sedangkan kalimat itu ialah kalimat isim. Contohnya ialah macam kalimat mereka, aku, engkau kan. Home tu mereka, aku tu ana, engkau tu ka ataupun anta kan. Jadi ada pelajar-pelajar yang menyangkakan ustaz itu ialah kalimat sendi. Bukan, ganti nama diri ialah kalimat isim tuan-tuan. Sebab apa? Aku kan katalah saya kan ustaz kan, saya Ustaz Nasar kan. Jadi bila saya sebut aku, saya kan isim. Jadi sebab tu semua ganti nama diri adalah isim. Ataupun saya sebut engkau ialah kalimat isim. Betul ke tidak? Engkau kan rujuk pada orang ataupun dia kan rujuk pada orang. Jadi maknanya ganti nama diri yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran semuanya adalah kalimat isim. Jadi ada juga jenis-jenis yang lain juga. Cuba tuan-tuan buka, tunjukkan pada tuan-tuan ready standby dengan diagram peringkat yang kedua. Ini pelajaran peringkat kedua sebenarnya. Tapi saya jelaskan dulu supaya tuan-tuan dapat gambaran besar. Ni tuan-tuan tengok ni. Layan yang kedua. Layan yang kedua. Baik. Ni sebenarnya layan yang kedua ni adalah peringkat yang kedua sebenarnya tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan tengok isim isim. Okey, di sini saya sertakan isim tau, dia dekat dalam kelompok isim. Yang tengah-tengah fa'il lah. Kuning yang merah ni fa'il. Kemudian kita dijelaskan tentang sendi ataupun haraf. Tapi tuan-tuan fokus pada yang biru dulu, yang isim dulu. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kalimat isim ni isim-isim yang kita sebut jenis-jenis yang selalu mengelirukan pelajar-pelajar ni ialah isim-isim yang ada gelaran dan fungsi ni tuan-tuan. Yang pertama ialah isim dhamir. Kan saya sebut tadi tentang dhamir kan. Jadi isim dhamir ni bukan haraf tuan-tuan. Dia ialah kalimat isim. Tuan-tuan jumpa home, tuan-tuan jumpa he kan. Atau tuan-tuan jumpa anta ke ana ke hiya ke tak kira lah apa saja yang maknanya ganti nama diri. Aku, engkau, dia, mereka, saya, awak. Itu semua adalah kalimat isim. Kita sebut dia sebagai isim ganti nama. Kalau dalam istilah nahwu bahasa Arab kita sebut isim dhamir. Isim dhamir Okay, yang kedua ialah isim mewakili tuan-tuan. Isim mewakili. Isim mewakili ni kita panggil dalam istilah nahwu disebut sebagai isim mausul. Ini semua tuan-tuan biasa jumpa ni. Alladhi. Biasa jumpa kan? Alladhi. Yang kedua, tuan-tuan, alladzina. Alladhi maknanya orang yang. Alladzina maknanya orang-orang yang. Ni dua-dua atas ni dirujuk kepada manusia lah. Tapi kalau isim mewakili tapi bukan rujuk kepada manusia, ma. Ma tu apa yang. Ingat tak? Ma selalu jumpa kan tuan-tuan kan? Ma ni maknanya apa yang. Nanti kita jumpa, kita akan bahaskan lagi. Tapi itu semua termasuk dalam kelompok isim mewakili. Baik tuan-tuan. Hari ini cuba tuan-tuan fokus kepada jenis yang ketiga, isim isyarah tuan-tuan. Isim isyarah. Jadi isim isyarah ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu isim tunjuk. Faham tak? Isim apa tuan-tuan? Isim tunjuk. Jadi isim tunjuk ni ada dua. Satu isim tunjuk yang jauh, satu lagi isim tunjuk yang dekat. Kalau isim tunjuk yang jauh, terjemahannya itu ataupun itulah ataupun orang-orang itu. Contoh dekat sini kita bawa zalika dengan tilka. Dua-dua maknanya itulah tuan-tuan. Tapi kalau ulaika maknanya orang-orang itu. Masih lagi termasuk dalam kelompok isim tunjuk. Tapi kalau isim tunjuk yang dekat apa tuan-tuan? Hadhihi ataupun hadha. Maknanya apa? Ini. Kalau itu isim tunjuk yang jauh. Kalau ini ialah isim tunjuk yang dekat. Tengok. Ulaika kan orang-orang itu. Ini adalah isim tunjuk juga. Tapi tunjuk orang lah. Orang-orang itu. Maknanya ini menunjukkan kepada sekelompok orang. Tuan-tuan Okey, zalika dengan tilka ini isim tunjuk, tapi isim tunjuk yang jauh termasuk ulaika ni. Tapi hadza dengan hadhihi ini ialah isim tunjuk yang dekat. Baik, ada satu lagi tuan-tuan yang saya nak bawakan pada tuan-tuan sebab ada dekat dalam contoh kita hari ni. Sebentar tuan-tuan Okey. Ni yang bawah ni tuan-tuan tengok isim zaraf isim zaraf. Isim zaraf ni sebenarnya ialah isim ruang tuan-tuan
Zaraf artinya ialah ruang. Jadi ruang ni sebenarnya dia ada dua jenis. Satu ruang masa, satu lagi ruang tempat. Satu ruang masa, satu lagi ruang tempat. Jadi kalau isim ruang masa tu kita panggil dalam istilah nahwu isim zaraf zaman. Kalau ruang tempat isim zaraf makan. Isim zaraf zaman dan isim zaraf makan. Okey, contoh dia apa? Contoh kalau isim zaraf zaman ni tengok idza maknanya apabila, if maknanya ketika, ba'da selepas kan, ba'dal isyak, ba'dal maghrib kan selepas maghrib, selepas isyak kan, ataupun lamma ketika ataupun waktu itu. Okey, itu isim zaraf zaman, isim zaraf masa. Kalau isim zaraf tempat pula dalam istilah nahwu dipanggil isim zaraf makan. Bukan makan nasi, bukan makan tu. Makan ni dalam bahasa Arab maknanya ialah tempat. Jadi kalau tuan-tuan jumpa isim zaraf makan, contoh dia apa? Baina. Baina ni maknanya di antara. Contoh ayat macam mana? Di antara saya dan dia ada awak. Maknanya awak duduk tengah-tengah. Itu. Di antara pen dan buku ada pemadam. Pemadam tu duduk tengah-tengah. Itu kita panggil sebagai isim zaraf tempat. Isim zaraf makan. Apa lagi contoh? Indah. Indah maknanya di sisi, tuan-tuan. Indah maknanya di sisi. Ni dalam Quran banyak isim zaraf ni banyak. Sebab tu saya highlight kedua-dua perkara ni. So hal yang berkaitan dengan isim tunjuk tu memang ada dalam kita punya perbahasan hari ni. So tuan-tuan ready, kita akan bahaskan hari ni ayat daripada surah Al-Baqarah, insya-Allah. Kita ambil ayat yang ayat yang kedua sebelum terakhir tu. Okay, nanti saya bawakan ayat Quran tu, tuan-tuan, insya-Allah. Okay, ayat terakhir, ayat yang terakhir dalam muka surat yang sama. Sebentar, tuan-tuan. Alright. Ni ayat ni, insya-Allah. Baik, ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika kita dah bahas tadi kan? Alright. Saya baca dulu dari awal ayat, tuan-tuan puan-puan semak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey, kita ambil makna dia dulu supaya tuan-tuan faham ayat ni dulu, baru kita ambil hal teknikal, tuan-tuan. Baik, ulaika ala hudan min rabbihim. Orang-orang itu, ulaika, orang-orang itu, ni kan isim tunjuk, tuan-tuan. Allah nak tunjuk kepada Rasulullah. Dia sebenarnya isim tunjuk ni dia ada dua part tau. Dia ada dua apa kita panggil lah. Dia ada dua part lah, dua bahagian sebenarnya. Ulai ni ialah orang yang nak ditunjukkan. Ka ni ialah kepada siapa orang ni nak ditunjukkan. Nanti bila kita bahas peringkat yang kedua nanti, tuan-tuan, kita akan bahas dengan lebih panjang. So hari ni tuan-tuan tahulah ulaika maknanya orang-orang itu, maknanya ini ialah isim tunjuk. Baik. Orang-orang itu berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Orang-orang itu tu siapa, tuan-tuan? Orang-orang itu termasuk ini ialah orang-orang muttaqin yang diceritakan oleh Allah dalam ayat-ayat sebelum ni. Tuan-tuan boleh tengok kan Allah cerita kriteria orang muttaqin tu apa? Percaya pada yang ghaib, menunaikan solat, apa yang direzekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Kemudian itu semualah. Kemudian Allah ceritakan lagi percaya kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah, iaitu Al-Quran, dan percaya juga dengan kitab-kitab yang sebelum, dan yakin pada hari kiamat. Jadi Allah kata bila dah ceritakan kriteria orang-orang muttaqin itu, jadi Allah sebut ulaika, maknanya Rasulullah, orang-orang itu, kata Allah kepada Rasulullah, ala hudan min rabbihim, berada di atas petunjuk Tuhan mereka, kata Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang berjaya. Jadi kalau nak berjaya, jadilah orang yang bertakwa, berjaya di dunia dan insya-Allah berjaya di akhirat juga. Okey, lagi sekali, tuan-tuan, ulaika ala hudan min rabbihim. Orang-orang itu berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Orang-orang muttaqin itu kan, mereka berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan orang itu mereka adalah orang-orang yang berjaya. Okey, tuan-tuan faham ayat ni? Okey, kita ambil rangkap yang pertama ini dulu, kita tengok secara teknikal dia. Baik, ulaika. Ulaika maknanya orang-orang itu. Betul ke tidak, tuan-tuan? Ni isim ke fi'il ke haraf? Kita kata tadi, tuan. Isim ke fi'il ke haraf? Inilah kalimat isim kan, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. Betul ke tidak? Okey, siapa ingat apa gelaran dia tadi, tuan-tuan? Isim apa kita panggil? Isim tunjuk. Cuma nak tanya, ulaika orang-orang itulah yang itu tu. Ini isim tunjuk yang dekat ke isim tunjuk yang jauh? Cuba tuan-tuan jawab.
Pandai. Saya dengar tuan-tuan jawab ni. Ini isim tunjuk yang jauh. Kalau isim tunjuk yang dekat, ini, betul tak? So ini ialah isim tunjuk yang jauh ya. Baik, ala maknanya atas. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini kan ada dalam tuan-tuan punya dalam tuan-tuan punya diagram kan? Ala. Nak saya bawa tak? Nanti saya bawa. Ataupun tuan-tuan buka sendiri. Cuba cari ada tak ala dalam tuan-tuan punya diagram yang pertama tu. Cuba tengok dia punya apa kita panggil? Apa tu? Nanti saya bawakan pada tuan-tuan. Ala sebentar. Okey, ada tak ala? Ada kan ala kan? Jadi ini ialah termasuk dalam kelompok haraf jar. Dia termasuk dalam kelompok haraf kan? So dia berada dalam kelompok haraf jar. Okey, baik. Kita ambil balik ayat kita balik. Ala tuan-tuan dah tahu dia merupakan kalimat haraf, iaitu haraf jar. Okey. Kemudian kalimat berikutnya hudan. Apa makna hudan tuan-tuan? Hudan maknanya petunjuk. Ni isim ke fi'il ke haraf ni? Tengok ni ada tanda ni. Isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Petunjuk. Ini ialah kalimat isim. Kalau saya tanya dari segi teknikal macam mana tuan-tuan tahu hudan ni merupakan kalimat isim? Ustaz Nasar, tak nampak ke tanwin ni? Macam tu. Tapi tuan-tuan janganlah marah saya. Okey, Ustaz, tengok ni kan ada tanwin Ustaz. Confirm kalimat isim. Memang tu jawapan yang sebenar. Dia merupakan kalimat isim. Tapi bukan isim yang ada gelaran dan fungsi tau. Ini isim biasa kita panggil. Baik, min tuan-tuan. Min. Min maknanya dari. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Isim ke fi'il ke haraf? Nanti kita tengok balik dekat dalam kalimat kelompok haraf. Masuk tak? Kalau masuk dalam tu maknanya dia haraf dan bukan sekadar haraf, malah dia termasuk dalam kelompok haraf jar. Tengok ni. Ni kan? Min. So min merupakan kalimat haraf dan dia termasuk dalam kelompok haraf jar juga. Ini ayat kita ni. Okey. Min dah settle Tuan-tuan tahu dia merupakan kalimat haraf iaitu haraf jar. Baik. Kalimat berikutnya Rabbihim. Dia ada dua kalimat. Inilah Kamus Al-Furqan ni punya kewajipan tuan-tuan mesti kena miliki tiap-tiap seorang. Kalau bukan kena miliki, tuan-tuan kena download. Kalau yang tak nak miliki dalam bentuk buku, tuan-tuan wajib kena download. Sebab kita akan pisahkan dua kalimat ini dengan warna. Kalau kita tak pisahkan, tuan-tuan tak tahu kadang-kadang ni ialah dua kalimat berasingan. Tengok. Wabil akhirah. Ni tiga kalimat ni tuan-tuan ni. Wabi al-akhirah. Tiga kalimat. Jadi kita pisahkan mereka ni dengan warna. Jadi Rabbihim ni pun sama. Jadi kadang-kadang ada 4 kalimat. Tuan-tuan tak tahu kalau tuan-tuan tak belajar bahasa Arab. Jadi sebab tu wajib kena guna kamus Al-Furqan Baik, Rabbihim. Rabbi maknanya Tuhan. Ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Rabbi maknanya Tuhan. Tentulah isim Ustaz. Dah lah makna pun kita tahu secara teknikal ujung ni kan baris bawah Rabbi, Rabbi kan. So ini kalimat isim. Settle Tapi ni isim biasa juga tahu. Bukan isim yang ada gelaran dan fungsi. Okey, him. Him maknanya mereka. Ni isim ke fi'il ke haraf? Ustaz, tadi Ustaz dah ajar. Semua ganti nama diri adalah kalimat isim. Tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. Apa gelaran dia? Gelaran dia isim ganti nama diri. Ataupun dalam istilah nahwu kita panggil isim dhamir. Isim dhamir. Okay, wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang itu mereka adalah orang-orang yang berjaya. Siapa dia orang-orang itu? Orang-orang bertakwa tu. Okey tuan-tuan, ini kita punya kita punya kuis hari ni. Okey, wa maknanya dan, ulaika tuan-tuan. Wa ni ialah kalimat haraf. Dia bukan haraf jar tuan-tuan Tuan-tuan cari dekat dalam kita punya diagram tu memang tak ada. Dia haraf apa nanti kita belajar. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu, hari ni dia haraf penyambung cerita. Okey, ulaika. Fokus kat ulaika. Ni kuis kita hari ni. Tolong jawab dekat saya. Ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini isim ke fi'il ke haraf? Okey. Saya bagi soalan bocor. Inilah kalimat isim. Inilah kalimat isim. Okey. Saya nak tahu. Ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Tolong bagi tahu saya. Ini apa gelaran dia? Ini isim. Okey. Isim yang ada gelaran dan fungsi. Tolong bagi tahu saya. Isim apa nama dia? Apa gelaran dia? Isim apa? Tuan-tuan tolong jawab. Dan hantar ke 010-817-3131. Saya tunggu jawapan tuan-tuan Baik, hum ataupun humu dia sebenarnya hum, bukan humu Humu ni sekadar nak lancarkan bacaan yang diajar oleh Rasulullah SAW. So tukang tulis khat kita, dia raikan pembacaan. Dia tidak raikan ejaan asal. Dia kalau ejaan asal dia wa ulaika hum Hamim hum al-muflihun, tu ejaan asal. Tapi Rasulullah baca bukan hum al-muflihun. Rasulullah baca humul muflihun. Dia tak ikut ejaan asal untuk lancarkan bacaan ataupun untuk memfasihkan bacaan Al-Quran. Sebab tu bacaan Quran ini kita sebut bahasa Arab yang fushah.
Fusah tu diambil dari sumber perkataan yang sama dengan fasih, ya. Okey, hum ni ialah kalimat isim. Dia ni juga ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim dhamir. Okey, al-muflihuna. Al-muflihuna, orang-orang yang berjaya. Ini ialah kalimat isim ke fa'il ke haraf ni tuan-tuan? Ni ada alif lam di pangkal ni. Isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Inilah kalimat isim. Ini pun sebenarnya isim biasa, bukan isim yang ada gelaran dan fungsi. Okey tuan-tuan, tolong bagi tahu dengan saya. Ulaika ni ialah isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Tolong bagi tahu dengan saya apa gelaran dia. Isim apa tuan-tuan panggil, ya? So hantar ke 0108173131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.